Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Asiya Al-Uswa Faizalani dengan nombor metrik 17 DKA 21F2023. Pada kali ini, saya dan rakan-rakan saya iaitu Razik dan juga Alif ingin membentangkan tentang kehebatan solat kepada umat Islam. Baiklah, kita pergi kepada pengenalan. Solat merupakan perkataan yang diambil daripada bahasa Arab iaitu salat, merujuk kepada sembahyang dalam agama Islam untuk menyembah Allah, Tuhan yang satu. Solat itu dilakukan dengan merujuk Al-Quran dan Sunnah Rasul. Sering dirujuk daripada Rasul terakhir iaitu Nabi Muhammad SAW. Solat terbahagi kepada solat fardu dan solat sunat. Solat fardu pada waktu-waktu tertentu. Solat fardu merupakan rukun Islam yang kedua dari 5 rukun Islam. Solat fardu yang wajib didirikan ialah solat 5 waktu sehari semalam, iaitu dengan nama umum subuh, zuhur, asar, maghrib dan isyak. Sekiranya seseorang tertinggal solat fardu, wajib baginya untuk mengulanginya dengan niat qada. Bagi mereka yang musafir, ia merupakan rukhsah atau keringanan yang diberikan dan harus bagi solat dengan mengqasar dan menjamakkannya. Ini berdasarkan hadis. Sesungguhnya Allah suka dilaksanakan rukhsah atau keringanan yang diberi olehnya seperti Allah membenci dilakukan maksiat kepadanya. Hadis riwayat Ahmad. Kupasan isu dari sudut sains. Antara kehebatan solat dapat memulihkan seseorang daripada penyakit sendi dan tulang serta merendahkan kandungan lemak dalam badan. Hal ini kerana setiap pergerakan dalam solat merupakan senaman yang mempunyai manfaat tersirat yang tersendiri. Dari sudut Islam pula, solat dapat membersihkan hati dan menenangkan jiwa seseorang. Apabila hati kita bersih, kita mudah untuk memaafkan seseorang. Dikaitkan pula dengan isu zaman sekarang. Kajian telah mengatakan bahawa 80% umat Islam di Malaysia telah meninggalkan solat. Hal ini menyebabkan hati mereka menjadi kotor dan mudah menjadi baran. Buktinya, terdapat banyak berlakunya pergaduhan dan pertelingkahan sesama Islam di negara kita. Kesannya, suasana yang harmoni sukar diwujudkan di negara kita. Terdapat banyak dalil mengenai kehebatan solat. Antaranya ialah di surah Al-Ankabut ayat 45. Terjemahannya, dan dirikanlah sembahyang. Sesungguhnya sembahyang itu mencegah daripada perbuatan keji dan munkar. Contoh lain pula ialah hadis. Rasulullah SAW tidak pernah meninggalkan solat tahajud walaupun dalam perjalanan ataupun dalam keadaan sakit. Waktu mengerjakan solat tahajud adalah antara waktu selepas isyak sehingga waktu subuh, dan waktu yang afdal adalah antara pukul 1:30 pagi sehingga subuh. Rasulullah SAW bersabda, kerjakanlah solat malam sebab itu adalah kebiasaan orang soleh sebelum kamu. Juga itu jalan untuk mendekatkan diri kepada Tuhanmu. Juga sebagai penebus segala amalan buruk, pencegah dari perbuatan dosa dan dapat menghalangi penyakit dari badan. Daripada hadis tersebut menunjukkan terdapat faktor yang tersembunyi yang perlu dirungkaikan dari sudut saintifik yang menyumbang kepada kesihatan fizikal dan mental seseorang. Sebahagian para ilmuwan mengaitkan solat tahajud dengan faktor kesihatan adalah disebabkan oleh pembebasan hormon-hormon tertentu. Kertas kerja ini akan merungkaikan kelebihan solat tahajud dalam perspektif sains kepada kesihatan fizikal dan mental seseorang. Kesimpulannya, sebagai umat Islam kita mestilah menunaikan solat walau apa jua keadaan kerana Allah SWT telah memberi kemudahan kepada kita untuk menunaikan solat. Oleh yang demikian, solatlah walau apa jua keadaan. Janganlah kita merasa susah untuk menunaikan solat. Solat merupakan tiang agama dan solatlah kita dapat melatih diri supaya melakukan perintah Allah dan meninggalkan kemungkaran seperti yang diperkatakan, solatlah kamu sebelum kamu disolatkan. Ini telah menunjukkan betapa pentingnya solat dalam kehidupan umat Islam.